Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mazari. Nombor matriks KSD 201111056. Diploma Syariah Islamiah Semester 2. Di dalam video ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang kebiasaannya masyarakat majmuk kita memanggilnya dengan panggilan JPAM. Kami akan menceritakan sedikit sebanyak pengetahuan umum yang kita perlu tahu tentang JPAM. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia iaitu JPAM ialah suatu agensi pertahanan awam di Malaysia yang terletak di bawah kawalan Jabatan Perdana Menteri. Seperti biasa, setiap agensi mestilah mempunyai visi, misi dan juga objektif penubuhan tersendiri. Jadi, visi JPAM adalah menjadi Angkatan Pertahanan Awam yang kompeten dalam kesiapsiagaan awam, perlindungan rakyat dan pengurusan bencana. Misinya pula adalah memperkasakan kesiapsiagaan awam untuk keselamatan dan kesejahteraan negara. Objektif penubuhan JPAM terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, mengurangkan risiko akibat bencana iaitu dengan cara menyediakan latihan menyelamat kepada orang awam, mewujudkan serta mengendalikan sistem amaran bencana dan menyediakan pusat-pusat perlindungan semasa berlakunya bencana. Yang kedua, memberi respon kepada bencana dengan cara menubuhkan pasukan first responder dan juga menyediakan perkhidmatan kecemasan. Dan yang ketiga, memberikan perkhidmatan pemulihan iaitu dengan cara membantu dalam aktiviti pembersihan kawasan yang dilanda bencana, membantu aktiviti pembangunan semula kawasan yang dilanda bencana dan menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa-mangsa bencana. Nama saya Muhammad Amnar bin Abdul Rahim, nombor matrik KSD 20061601013. Saya akan membentangkan tentang sejarah pertahanan awam di Malaysia JPAM. Pada tahun 1939, aktiviti pertahanan awam di Malaysia telah dimulakan oleh pihak British sebagai Passive Defence yang dibentuk di bawah Emergency Regulation Enactment Chapter 41 untuk mengadakan langkah-langkah bagi menghadapi peperangan dunia kedua. Pada tahun 1951, The Civil Defence Ordinance 1951 digubal secara rasmi sebagai satu undang-undang dalam sistem keselamatan tanah Melayu. Pada tahun 1952, Jabatan Pertahanan Awam ditubuhkan pada 24 Mac 1952 secara rasmi bagi melaksanakan peruntukan ordinan. Pada tahun 1957, The Civil Defence Ordinance 1951 ditukar menjadi Akta Pertahanan Awam 1951, Akta 221 berikutan kemerdekaan negara. Pada tahun 1964, pertahanan awam diperluaskan ke Sabah, Sarawak dan Singapura mengikut Konfrontasi Malaysia-Indonesia. Kertas Kabinet nombor 302-31464. Pada tahun 1970, kerahan tenaga anggota seluruh negara dibuat mengikut peruntukan Akta Perkhidmatan Negara 1952, Akta 425, berikutan bencana banjir besar yang melanda negara. Pada tahun 2000, semua ibu negeri di seluruh negara dan 6 pejabat cawangan telah melaksanakan perkhidmatan talian kecemasan 991. Pada tahun 2006, memperkenalkan slogan sedia, pantas dan berintegriti. Pada tahun 2008, pertukaran pengenalan nama ringkas JPA3 kepada JPAM telah dilancarkan pada bulan Mac semasa sambutan Hari Pertahanan Awam ke-56 yang diadakan di Ipoh, Perak. Dan sekarang, penglibatan JPAM secara besar-besaran dalam operasi menyelamat dan pasca banjir yang melanda negeri-negeri Pantai Timur, Perak, Johor, Sabah dan Sarawak. Saya Muhammad Rizwan Hakim bin Muhammad Fauzi daripada Diploma Syariah Islamiah Kelas 1 Semester 2 KSD 200601008. Saya akan menerangkan tentang fungsi Jabatan Pertahanan Awam Malaysia berdasarkan Akta 221. Yang pertama, semasa peperangan dalam kurungan Seksyen 2. Pertahanan awam ini meliputi apa-apa langkah yang tidak terjumlah kombat sebenar bagi mengadakan pertahanan terhadap apa-apa bentuk serangan ataupun bagi menahan apa-apa bentuk serangan permusuhan daripada keseluruhan ataupun sebahagian daripada akibatnya, sama ada langkah itu diambil semasa, sebelum ataupun selepas kejadian
serangan itu berlaku. Yang kedua, semasa aman bencana dalam kurungan Seksyen 8, Ketua Pengarah Pertahanan Awam Malaysia telah bersetuju dengan Menteri boleh mengarahkan Angkatan Pertahanan Awam atau perkhidmatan ataupun sebahagian daripada mereka untuk dikerah bagi melaksanakan kerja-kerja bantuan bencana atau memberikan perlindungan bagi menjamin keselamatan nyawa penduduk ataupun harta sekiranya berlaku bencana serta memudahkan pemulihan mangsa selepas mangsa menghadapi bencana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Farhan bin Eli Eli Suhaimi daripada Diploma Syariah Islamiah semester 2. Nombor matrik saya KST 2006011014. Saya akan menerangkan apakah itu pengurusan bencana. Pengurusan dapat didefinisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan penggunaan sumber secara cekap dan berkesan bagi mencapai sesuatu matlamat. Bencana ialah merupakan suatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan negara yang melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dan memerlukan tindakan penggemblengan sumber yang ekstensif. Petikan itu ialah daripada Arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20, Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana, Semakan 2012. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Al-Fatih bin Nizam. Nombor matrik KST 191001045 Diploma Syariah Islamiah semester 3 akan membuat pencerahan tentang mekanisme pengurusan bencana JPA. Perkara ini tertulis dalam Arahan nombor 20, Dasar dan Mekanisme Pengurusan Bencana oleh Majlis Keselamatan Negara. Mekanisme pengurusan bencana terbahagi tiga, iaitu mekanisme pengurusan bencana tahap 1, iaitu peringkat daerah. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD dipengerusikan oleh pegawai daerah untuk memastikan segala tindakan terselaras dan berhubung dengan pihak media. Bencana tahap 2 peringkat negeri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri memberi bantuan kepada daerah terjejas seperti bantuan kewangan, aset dan sumber manusia. Mekanisme pengurusan bencana tahap 3, iaitu pada peringkat pusat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP dipengerusikan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri menentukan dasar pengurusan bencana negara, aset, kewangan dan sumber manusia. Seterusnya pergi pada mekanisme tindak balas tahap 1. Mekanisme tindak balas tahap 1, iaitu kejadian setempat terkawal dan tiada potensi merebak, dikendalikan mengikut kemampuan pihak berkuasa daerah. Tahap kedua, kejadian serius dan merebak kedua daerah. Bantuan aset, kewangan dan sumber peringkat negeri diberikan. Tahap ketiga, bencana lebih kompleks dengan jangka masa yang lebih lama, membuatkan penggemblengan aset, kewangan dan sumber lebih besar. Jadi, kesimpulannya, di dalam video ini, kita dapat tahu banyak maklumat tentang JPAM. Ingat, sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, segeralah hubungi talian 999 dan pusat panggilan kecemasan akan sambungkan talian anda kepada agensi-agensi tertentu yang berkaitan dengan kecemasan yang dilaporkan supaya bantuan akan sampai ke koordinat anda dengan segera. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.